Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung agenda Awani. Malam ini kita akan menumpukan bagaimana transformasi Felda adakah berada di landasan yang betul selepas pembentangan kerajaan Kertas Putih Felda. Dan kita sedia maklum juga baru-baru ini pihak berkuasa kastam dan juga sempadan pelindungan sempadan Amerika Syarikat tidak membenarkan pengimportan FGV ataupun minyak sawit dari FGV. Adakah ia akan memberi kesan bagaimana kita menjadi antara negara terbesar pengeksport minyak sawit dunia selain daripada Indonesia? Begitu juga bagaimana pelan perancangan pemulihan Felda selepas pentadbiran baru ini melihat potensi-potensi yang sedia ada, terutamanya penggabungan. Adakah wajar FGV dan juga Felda ini digabungkan kerana aset kedua-duanya begitu besar sama sekali, dan bagaimana juga melihat kekuatan peneroka dengan bebanan yang mereka hadapi selama ini, hutang kepada pihak FGV dan juga pihak Felda. Adakah ia akan memberi kesan yang lebih baik selepas pentadbiran melihat segala ruang-ruang untuk memperbaiki kebajikan dan juga potensi peneroka yang sudah pun dikenal pasti. Jadi semuanya ini penting untuk kita melihat dalam transformasi Felda ini. Jadi saya tidak kesorangan pada malam ini. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Idris Yusof, pengurusi Felda. Mungkin sebagai permulaan, Datuk Seri, apabila memasuki pejabat pengurusi Felda, apa yang Datuk Seri melihat di luar mungkin sebagai orang awam ataupun ahli politik biasa, melihat ini Felda sebagai lembaga kemajuan tanah persekutuan yang menanam ribuan hektar kelapa sawit dan juga getah. Tetapi apabila diberi mandat untuk meneroji Felda buat pertama kali, apa yang memberi gambaran yang lebih besar kepada Datuk Seri tentang Felda? Bila saya masuk Felda, satunya kita melihat bangunan baru Felda, menara Felda tu dah hebat. Yeah. Dia persiaran KLCC Platinum Park. Masuk, saya pun pernah jadi menteri, pejabat badan hebat. Duduk di pejabat Felda tu, nampak depan kita KLCC petang-petang sunset. Dan kita, bila saya meninjau kembali Felda ni, kehebatan lebih menyerlah. Lihat berapa kita ada, keseluruhannya lah 919,000 hektar tanah kelapa sawit. Hampir 1 juta. Ada 112,638 peneroka asal, dan sekarang warga dah hampir 2 juta. Kehebatan nak yang lain pun saya ini hebat. Sebab tu keluar satu kata-kata kita, Felda ialah kelompok emas, kerana melihat potensi Felda yang begitu hebat sekali. Saya nampak, walaupun kita ada isu, tapi saya nampak kehebatan Felda itu. Saya terpanggil lah sebenarnya untuk memastikan kehebatan itu akan dapat dicapai. Datuk Seri, untuk melihat bagaimana apa yang dimahukan seperti Datuk Seri ungkapkan sebagai lombong emas itu, kita perlu melihat isu tadbir urus. Ini yang perlu dilihat semula. Apabila Kertas Putih Felda diumumkan oleh pihak kerajaan sebelum ini dan berada juga dalam susun atur pemulihan Felda pada ketika ini, adakah Datuk Seri melihat bahawa segala kepincangan Felda yang lepas itu perlu melihat rangka-rangka besar Felda, iaitu kewujudan Felda? Itu entiti asal Felda, tetapi apabila dikoperatkan, ia menjadi satu tambahan lagi, FGV. Jadi semua aset-aset yang penting Felda berpindah kepada FGV. Jadi adakah Datuk Seri melihat keperluan untuk menggabungkan dua entiti ini ataupun bagaimana? Kita do way forward untuk ke hadapan. Sebab itulah kerajaan selepas saya dilantik sebagai pengurusi Felda, Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin lantik satu jawatan kuasa, lantik Tan Sri Wahid Umar, pengurusi bursa, untuk satu task force untuk melihat apakah way forward, apakah tugasan baru Felda sebagai soalan tadilah. Dan ini juga perlu dilihat. Kalau kita lihat bukan hanya Wahid Umar saja. Memang saya jawatan kuasa, Tan Sri Baki pengurusi dahulu pun kita bersama. Dengan kita bersama kita ialah Datuk Rauf Eun Seng Yang, Natasha daripada Mackenzie, Datuk Najib MPOA, dulu mantan pengurusi Fekra,
memang ahli-ahli daripada EPU dan juga ahli-ahli daripada Kementerian Keuangan. Kita duduk hampir 2 bulan lah. Kadang-kadang mesyuarat pukul 3 petang sampai malam. Ini Wai Umar ni memang kerja kuat. Dan kita mengambil input daripada investment bank, daripada semualah pemegang taruh, daripada broker, dan kita come up with this model. Yang kita nak cerita malam ni, model baru Felda. Kerana Felda perlu bergerak dengan model baru. Okey, untuk menggerakkan model baru ini, apa tumpuan utama Datuk Seri? Kalau kita boleh kongsikan 1, 2, 3 dan 4. Okey. Satunya ialah model perniagaan. Okey. Kita lihat di mana-mana pun, bila lihat, saya kata Petronas tu satu contoh. Setiap pagi saya tengok menara Petronas tu. Saya tengok, dia kata apa Petronas buat? Petronas daripada cari gali. Cari minyak, lepas tu Petronas proses minyak, refinery. Dan Petronas jual minyak. Petrol station. Jadi dia ada complete supply chain. Dia chain, bukan hanya cari gali. Macam kita ni ada ladang, lepas tu jual orang lain, tak ada. Jadi kena ada complete supply supply chain, di mana mesti ada ladang, mesti ada kilang dan downstream. Barulah complete. Orang tak boleh ambil ni kilang, ambil sikit, kita punya modal kilang ambil sikit, marketing sikit. Jadi sekarang ni Felda hanya selepas penyelesaian Allah. Lepas listing, lepas listing kita hilang semua. Dulu kita ada semua complete supply chain. Jadi itu satu. Keduanya ialah cara mana model pinjaman yang kita beri kepada peneroka. Dahulu kita beri pinjaman selama 8 tahun kepada peneroka. Sekarang kita lihat ada benih baru kita beri. Kalau dulu 8 tahun pinjaman sara hidup dan pinjaman pendahuluan kita beri hanya 4 tahun sekarang ini. Jadi beban kepada peneroka yang dahulunya 8 tahun, kalau 1,000 sebulan, 96,000. Sekarang kalau hanya 4 tahun, 14 bulan, jadi pinjaman peneroka hanya 48,000. Jadi kita pendekkan. Dan kita akan memperkasakan KPF Felda. Ini KPF Felda juga. Sebab tu saya katakan, Felda ni hebat. Pernah, dari tahun 2011, pernah memberi pulangan dividen sebanyak 18%. Dan kita antara koperasi yang 10 terbesar di Malaysia masa kini. Jadi kita lihat apa yang ada Felda ni memang hebat. Tambah lagi pula. Okey. Kita lihat ini dikatakan Felda ni mindset, dia kata. Pemikiran. Mindset pun saya sebenarnya peminat NLP, Neuro Linguistic Programming. Kita pastikan setiap warga Felda dalam menara Felda ni, insya-Allah tahun ni semua akan mengikuti basic NLP training. Tahun depan InsyaAllah setengah tahun depan semua warga Felda yang kaki tangan Felda yang 2,000 dan juga peneroka seramai 3,000. Kita akan train lebih kurang 7,000 sehingga tahun depan ni untuk memahami apa yang pemikiran boleh buat kepada kita. Basic NLP is adalah basic neuroscience. Apa yang you are what you think you are. Nazri kata. Dia kata saya nak jadi ni host, sebab itu Nazri jadi host. Kalau tak nak fikir nak jadi host awan ni, tak jadi pun. Saya rasa ada orang nak jadi Perdana Menteri, macam mana pun nak jadi Perdana Menteri. Jadi itu dia punya, it's all in your mind. Tagline is all in your mind. You are what you think you are. Sama juga dia kata you are what you eat. Okey. Itu lain lagi, kita nak pastikan meningkatkan pendapatan peneroka dan juga Felda, juga kita pastikan kos kita terkawal. Ini antara fokus kita secara kasar. Untuk mencapai itu pastinya memerlukan modal yang bukan sedikit. Kita tahu beban yang ditanggung oleh Felda berbilion ringgit, mungkin mencapai 10 bilion. Tetapi aset Felda besar. Kalau kita lihat ada kekuatan yang seperti Datuk Seri katakan tadi, tanah. Adakah Datuk Seri ingin melihat ataupun Felda bercadang untuk mengambil alih semula kilang-kilang sawit milik FGV ini? Kerana berada di dalam tanah Felda satu ketika, tetapi sudah dialihkan kepada FGV. Tetapi ini aset, dan aset ini perlu diperkasakan, dilipat gandakan. Kalau ia benar-benar berada di bawah pentadbiran yang bervisi dan juga tangible dia punya perancangannya, ia akan menjadi satu wadah baru bagaimana ia akan dilaburkan kepada apa yang dimahukan sebagai lombong emas Datuk Seri. Sehingga kini kita hanya melihat
untuk mengambil alih ladang LLA kita, Lease Land Agreement kita, yang mana semasa listing dahulu kita telah dipajakkan kepada FGV. Ianya sebanyak 350,000 hektar. Besar kawasannya. Dan inilah punca pendapatan kita. Kita pernah pada tahun 2008 meraih 1.8 bilion daripada tanah tersebut. Jadi kita lihat ini punca kita yang pertama. Sebab tu saya dah katakan bahawa yang lain nanti dulu, yang ini dulu. Ini jelas. Yang apa pun kita lihat apa yang perlu dibuat, ini dulu. Ini kita dah pastikan, dan saya dah kata jelas dengan jelas, sejelas-jelasnya, tanah LLA milik Felda, tanah LLA milik peneroka. Yang ini kita nak pastikan kita ambil alih tanah tersebut. Dan yang seterusnya, adakah Datuk Seri ingin melihat ataupun menilai semula segala perjanjian-perjanjian yang sebelum ini dengan pihak FGV? Memang dia ada perjanjian. Sebenarnya semasa tanah itu dipajakkan kepada FGV, sudah ada satu persetujuan di mana jika Felda ingin mengambil balik tanah tersebut, dia pergi beri notis selama 18 bulan, dan sudah ada compensation yang dikira dah ada. Apabila dah ada, bermakna sejak kita memberi tanah tersebut kepada FGV, sudah ada perkiraan, maknanya Felda boleh mengambil balik tanah tersebut. Dah ada. Sebab orang Felda tak berapa senang beri tanah tu. Dia kata okey, kalau dirasakan Felda perlu mengambil balik, ada terms yang mana membenarkan Felda mengambil balik sebelum tamat 99 tahun sebagaimana dalam perjanjian. Okey, Datuk Seri, kita ingin melihat perancangan Felda untuk meningkatkan kapasiti peneroka dan juga minda yang berada di dalam Felda ini. Adakah tumpuan dalam bidang pendidikan, TVET dan juga keusahawanan? Ini semua perkara yang perlu ada perancangan dan dapat dilaksanakan. Pastinya ia akan melonjakkan sosioekonomi peneroka yang ada hampir berjuta di semua kawasan rancangan ini. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. We all know the war against COVID-19 is still on. It is our responsibility to adhere to all the regulations set by our Ministry of Health. We are in the era of a new norm. Face masks, social distancing, and also hand hygiene are just basics. We can do this together, and let's not take it easy. COVID-19 is still out there. Let's do our part in following the SOPs in place so that we can break the transmission. Follow the 3 C's. Avoid closed conversations, avoid crowded spaces, and avoid confined spaces. We can beat this together. The war on COVID-19 is not over. We should not take this lightly. Let us ensure all steps are taken to avoid the spread of the virus, be it social distancing, hand hygiene, and wearing of the face mask. It's a new norm. Let's not slack. We can do this. We've done great so far, but the fight is far from over. We need to be vigilant to keep ourselves and others safe. Wear a mask, wash your hands, and when you're out, keep a safe distance. In fighting this virus, we can't relax, so don't be lax. The war against COVID. Masih bersama Datuk Seri Idris Jussof, Pengerusi Felda. Datuk Seri, dalam melihat Felda adalah lombong emas, tetapi pastinya halangan-halangan cabaran yang berlaku sekarang perlu juga diberi perhatian. Yang terkini apabila Jabatan Kastam dan juga Pelindungan Sepadan CBP Amerika Syarikat mengumumkan bahawa mengharamkan minyak sawit dari FGV, antara pengeluar utama komuniti berkenaan di Malaysia. Jadi bagaimana Felda mengatasi isu yang dibawakan oleh pihak CBP Amerika Syarikat ini? Sebenarnya kita melihat ini sebagai satu cabaran kepada kita, dan pastikan kita kena terima. Tak boleh kita duduk dalam global world, kita negara berdagang. Dia tak boleh mengatakan kita tak mau participate, tak boleh. It's not issue. Tapi kita lihatlah cara mana kita boleh memastikan
pengurusan ladang kita selaras dengan kehendak dunia. Kita memang, dan saya cakap pun dengan High Commissioner UK dan kita kata, dan dia juga kena faham bahawa kita ke arah itu. Bukan dia dah berapa tahun dah, ratus-ratus tahun dah, kita sekarang dah mula, dan memang kita lihat usaha-usaha ke arah itu memang sedang dilaksanakan. Jadi, realiti di lapangan bagaimana? Memang dah sedang dilaksanakan sedikit demi sedikit lah. Cuma ada satu saya beritahu kepada High Commissioner UK, mengatakan bahawa janganlah tengok bela kanak-kanak kerja UK child labour. Kita budaya kita tolong bapa, tolong mak kerja. Jadi dia lihat itu sebagai child labour. Itu I said you cannot use that, you know, as a weapon against us. Sebab ini ialah budaya kita. Anak kita digalakkan untuk bekerja. Kalau kedai-kedai Cina, you lihat anak dia yang jual. Kalau itu child labour, habislah kita. Ini budaya kita, bukan budaya mereka. Jadi mereka tidak boleh menggunakan budaya mereka sebagai standard untuk kita sebenarnya. Dan bagaimanapun keseluruhannya kita cuba patuhi yang mana kita boleh patuhi dan kita bergerak ke arah itu. Ya, dari aspek menggunakan segala sumber-sumber pertanian moden dan juga menggalakkan pelaburan dalam bidang agro makanan yang terkini. Jadi realiti di bawah, adakah itu yang dimahukan oleh Felda sekarang? Okey, kita lihat dahulunya kita pernah tanam getah. Tapi apabila kita lihat kelapa sawit memberi hasil lebih tinggi, majoriti ladang Felda sudah tanam kelapa sawit sekarang ini. Dan sekarang ini kita lihat harga kelapa sawit agak mendata. Kos meningkat. Jadi keuntungan kita mula squeeze dan mula nampak tipis, dan kita perlu mempelbagaikan penanaman kita. Crop diversification, tanam nanas lah, jagung, mungkin bela lembu, bela kambing, herbal, tanam herbal, semua sekali yang boleh dibuat lah. Jadi memang kita ke arah diversification, bukan hanya dalam bentuk tanaman tapi juga dalam pembelaan lembu, kambing, poultry, ikan dan sebagainya. Adakah itu juga sudah berada di peringkat pelaksanaan di bawah? Ya, sudah mula, tapi masih di peringkat kecil-kecilan. Kita akan lihat tahun ini mungkin kita akan dapat melaksanakan lebih kurang 400-500 projek. InsyaAllah tahun depan kita akan lihat in massive scale lah kejayaan. Kemudian kita akan bermula tahun harapan, insyaAllah sebelum datang sini tengok, kita boleh lihat perkembangan bukan hanya pelaksanaan tapi penggunaan teknologi, penggunaan IoT. Ini kita nak panggil orang muda ni. Orang muda dia suka ini tekan semua IoT, jalan. Nak siram, tekan, jalan. Beritahu masa, dia jalan, tekan. Racun, pukul apa. Tak ada lagi. Jadi kita akan menggalakkan golongan muda untuk menyertai program-program pertanian Felda. Sebab tu kita ada kempen sekarang ni daripada bandar ke Felda. Dah ada dah orang muda yang suka kenyaman ke udara yang nyaman di kampung. Di kampung orang kadang orang Kolpo tak tahu. Bila kita dah ada program ni, kita nak tingkat pendapatan peneroka. Sekolah ada. Felda, rancangan Felda semua ada sekolah. Nak pergi masjid ada. Balai raya ada. Infrastruktur lengkap Felda. Nak makan, rumah mak. Jadi itu yang paling besar sekali. Senang. Nak pergi kerja mana-mana, tinggal pada mak. Jadi satu komplit. Sebab tu sekarang kita lihat dah ada orang yang gaji 20,000 balik ke tempat 5,000 di kampung pun tak apa. Sebab tu dah ada gerakan daripada bandar ke Felda sekarang ni sebenarnya. Bagaimana ia dapat dilaksanakan lebih intensif dan lebih berdaya saing untuk menarik perhatian anak muda, anak-anak Felda kembali ke kampung halaman masing-masing? Kerana kita tahu generasi Felda yang pertama, yang kedua ni sudah melampaui 60 tahun ke atas. Bagaimana mereka nak menguruskan ladang, bagaimana mereka nak menambah pendapatan dengan idea-idea baru, orang kata pun tanaman ruminan dan juga ternakan moden itu. Kalau mereka hanya bergantung pada generasi yang berusia ini. Jadi apa perancangan Felda untuk menarik anak muda? Kalau mereka berada di Felda pun mereka fokus apa yang dimahukan itu. Kalau mereka tidak ada di Felda, mereka beramai-ramai pulang ke Felda untuk merebut peluang yang dibawakan oleh Felda ini dalam transformasi Felda. Betul sekali apa yang Nazri kata tadi. Bila saya lihat age distribution di Felda ni ramai, yang banyak kan dah 60 ke atas. Yang 60 ke bawahnya 20% saja. Sebab tu kita telah mulakan satu jawatan. Di ketua blok kita dah lantik satu penolong ketua blok. Dan kita beri syarat yang jadi penolong ketua blok ni kena kurang daripada 50 tahun. Ini memberi ruang kepada generasi muda untuk memimpin
blok-blok ataupun peneroka di kampung. Itu satu perkara. Tapi yang lainnya, orang muda suka teknologi. Satu-satunya pendapatan. Balik kampung dapat 5,000. Orang akan balik kampung. Kalau duduk Kuala Lumpur tak cukup. Rumah lagi, sewa rumah lagi dah 1,000 lebih, transport lagi 1,000 lebih. 3,000 tak ada ke mana, 4,000. Rumah kampung duduk rumah sebelah rumah mak. Makan rumah mak. Jaga anak kita pun ni lagi ni rumah mak. Kena kata pun dekat ya. Pergi hantar naik basikal. Anak pergi sekolah dengan basikal. Udara nyaman. Bersih. Jadi ini jadi tarikan. Dapat 5,000 sebulan di kampung, macam dapat lebih 10,000 di bandar. Jadi dan kita galakkan, sebab tu program PPP kita, program pembangunan peneroka kita ni, kita kerjasama dengan Agrobank. Saya kata inilah projek-projek yang tahun ini insya-Allah kurang 500 projek akan dilaksanakan di seluruh Felda. Tahun depan mungkin ada 1,000 lagi projek yang akan kita laksanakan. Yang ini memberi tadilah penanaman dan juga ruminan yang katakan tadi, akan memberi pendapatan yang lebih untuk mereka dan penggunaan teknologi yang menarik mereka. Drone, tak drone, semua adalah IoT. Kadang hebat. Saya pergi pun tapi saya tengok pun memang saya pun teruja lah melihat apa yang sedang berlaku. Mungkin tumpuan kepada bidang pendidikan yang macam mana yang perlu didedahkan kepada anak muda ini? Okey. Yalah, itu skill training. Okey, skill training. Tadi pun saya bincang dengan Timbalan Menteri Sumber Manusia. Dan kita juga bincang dengan KJ, Kementerian Sains sebenarnya. Dengan KJ lebih pada training dan juga penggunaan teknologi. Kita kerjasama dengan MTDC, dengan Magic, dengan UPM sebenarnya untuk training dan juga untuk penggunaan teknologi. Ini kan menarik orang muda. Orang muda tak mula cangkul, tak ada. Dia tak ada. Dia nak penggunaan teknologi dan kita akan menggunakan teknologi sepenuhnya. Sebab tu ada di ladang lagi kita sedang mengadakan satu program yang kita panggil program mekanisasi. Untuk mengurangkan, ini satu isu lagi, untuk mengurangkan penggunaan tenaga buruh. Saya dengan guna mekanisasi ini insya-Allah dalam 4-5 tahun lagi kita akan kurangkan tenaga buruh sebanyak 50%. Di samping meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos. Hebat bunyi kan. Okey, Datuk Seri. Akhir sekali, bagaimana juga Felda boleh menjadi satu gedung makanan utama Malaysia ataupun utama negara dengan aset tanah yang begitu luas, aset tenaga manusia yang sedia ada dan juga penambahbaikan dari sudut tumpuan komoditi beralih kepada tanaman-tanaman yang mungkin berjangka masa pendek yang boleh memberi tambahan pendapatan kepada peneroka dan juga penduduk di kawasan Felda. Jadi apa agenda dalam hal sebagai hub makanan negara ini? Memang kita sudah ada di Felda program gedung makanan negara. Dan ianya akan difasilitate dengan adanya program PPP lah. Program pembangunan peneroka yang memang sudah diberi peruntukan sebanyak 1 bilion sebenarnya oleh kerajaan. Dan inilah saya katakan yang 500 projek tadi, saya katakan tadi tahun depan mungkin 1,000 projek. Mungkin tanaman durian musangking juga? Kita ada berbagai. Mungkin bukan musangking sekarang ni. Macam-macam lagi. Blackthorn lagi mahal. Jadi dia kena ada yang jangka masa pendek, tanaman kontan, tanaman yang panjang sikit 1 tahun 2 tahun, nenas 1 tahun. Mungkin kita boleh tanam kelapa. Harga cantik. Kelapa memang benih-benih bagus sekarang ni. Dia memang hasilnya dia katakan lebih tinggi daripada kelapa sawit. Jadi sekarang kita boleh melihat beberapa kata yang jangka masa panjang boleh durian juga. Betul. Mungkin juga dalam bidang agrotourism. Jadi sebenarnya potensi sebab katakan tadi nak laksanakan ni kita ada tanah, bukan hanya ini betul. Ini kena ada pemikiran, kena ada. Tapi Felda ada tanah. Orang lain nak melaksanakan dia kena cari tanah. Kita bukan hanya tanah, kita ada peneroka. Jadi tanah dan peneroka ini aset besar kepada Felda. Yang mengatakan, sebab tu saya berani mengatakan insya-Allah kita boleh. Okey. Apa juga visi yang dimahukan ataupun dilakarkan oleh pengurusan Felda yang baru di bawah pimpinan pengurusi Felda Datuk Seri Idris Jusof? Kita ingin melihat hasilnya kerana inilah bagaimana kita ingin melihat kejayaan anak bangsa. Ribuan sudah menjadi seorang jurutera yang berjaya, seorang peguam yang berjaya, seorang guru yang berjaya, seorang ahli politik yang berjaya, tetapi kita mahu generasi Felda yang baru
yang mungkin dapat meningkatkan pendapatan sosio-ekonomi mereka, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi komuniti Felda dan juga negara secara keseluruhan. Terima kasih Datuk Seri atas masa yang diberikan. Saya pegang janji Datuk Seri kena datang lagi, mungkin 6 bulan akan datang, mungkin 12 bulan akan datang jika ada rezeki. Itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.